A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Ilahi dengan limpahan hidayahnya lagi dan dengan keizannya itu kita semua dapat datang ke tempat ke rumah Allah ni untuk sama-sama menjalani pelajaran atau membaca Quran ni dengan mengikut makhraj sifatnya dan serta tajwidnya dan serta dengan kita punya bacaan yang fasih dan kita semua diberi Allah Ta'ala bagi kita semua ganjaran dan pahala yang baik bagi kita semua, insyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum kita sama-sama memulakan pengajian, sama-sama kita awali majlis pengajian kita dengan membaca ummul kitab dan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita sama-sama teruskan kita punya kelas pengajian baca Quran ni. Kita sama-sama untuk mengawali dengan pertamanya kita mengenalkan makhraj ya, sifat makhraj ya. Tengok makhraj yang kita tengok ada, saya bagaikan pada nota-nota yang berkenaan dengan makhraj ni ya, iaitu makhraj yang pertama iaitu tadi tentang makhraj rajah huruf ya, rajah makhraj huruf ya, yang pertama. Dan kemudian tengok yang kedua ya, yang kedua yang muka ataupun rajah yang daripada sebelah depan kita tengok daripada kita punya mulut ya. Situ ada gambar rajah tempat keluar suara huruf-huruf
daripada hijaiyah, daripada alif sampai ya, daripada sebelah depan, ya, tengok pada situ ada mengenai beberapa huruf yang terletak pada makhrajnya, gigi depan, ya, juga berkenaan dengan bibir kita, ya, juga mengenai dengan lidah kita semua. Itulah yang letakkan pada kita punya makhraj huruf tadi, ya. Kemudian tengok kalau kita gigi yang kita tengok dari sebelah depan, ya. Ya, tengok yang sebelah depan, ya. Iaitu dari sebelah atas, ya, dia mempunyai sebanyak 16 gigi, ya. Gigi geraham 4 kiri, 4 kanan sebelah atas, dan juga gigi sebelah bawah ada 16 juga. 4 gigi geraham sebelah kanan, juga 4 gigi geraham, ya, sebelah kiri, ya. Itu letaknya gigi kita, ya. Dan juga samping itu iringan gigi yang kacip, gigi kacip, ya. Semua itu adalah untuk peranannya untuk memberi suara sebutan pada huruf-huruf hijaiyah, ya. Jadi itulah kepentingan gigi dalam kita punya pembacaan Quran, menggunakan beberapa tempatnya atau diletakkan pada huruf-huruf tertentu, ya. Jadi kalau tengok sebelahnya lagi, iaitu tentang berkenaan dengan gambar rajah yang sebelah tepi. Itu tadi saya dah terangkan sebelah tepi, insyaAllah tu ada. Kerana yang mula-mula di sebelah tepi, daripada ujung lidah, pangkal lidah, kerongkong dan pangkal kerongkong, serta, ya, tengah lidah. Itulah tempat-tempat yang diletakkan pada sebelah kita tengok tepi tu. Berkenaan huruf-huruf tadi, ya, akan mengeluarkan seperti di hujung lidah, mengeluarkan iaitu hurufnya nun, ro, lam, ya, dan sa, zal, so, zo, ya, dan juga ta, ya. Itu antara hujung-hujung lidah diletakkan pada lidah kita, ya. Dan seperti bibir juga pada hurufnya mim, ba, waw, mim, pa, ya. Itu adalah huruf-huruf yang diletakkan pada bibir mulut kita, ya. Dan sebelah dalam lagi ada bahagiannya ialah hurufnya bermula pada dad, ya, shin, jim, ya. Dot ni kira-kira di tepi lidah, dan juga sin, ya, sin, jim, ya, semua adalah di tengah-tengah lidah, ya. Daun lidah saja di tengah-tengah terhimpun pada 3 huruf, iaitu sim, shin, jim, ya, ya. Itu antara yang diletakkan pada kita punya di tengah-tengah lidah, ya. Dan juga di pangkal lidah ada 2 kaf, kof, ya. Dan seterusnya pada pangkal hujung kerongkong ada win, khof. Dan juga tengah-tengah kerongkong ada dua huruf juga, ain dan ha. Dan di bawah sekali atau di dalam sekali ialah hurufnya ha dan hamzah. Dan selanjutnya huruf alif waw ya ni adalah huruf rongga mulut, ya, rongga mulut kita, ya. Ada hamzah, alif, waw, waw, ya, ya. Dikatakan itu huruf-huruf mat lah, ya. Dan juga di hidung kita ada 2 huruf yang mesti peranannya diletakkan pada hidung kita, ya, iaitu mim dan nun, ya. Sekiranya nun dan mim kita tutup hidung kita disumbat, maknanya kita tak boleh sebut huruf mim dan nun, ya. Baik, seterusnya kalau tengok gambar yang seterusnya, ini kita tadi dari sisi tepi, ya, dari sisi tepi. Yang sini kita tengok seperti kita ni berbaring, ya. Berbaring dengan terlentang lah. Kita akan nampak dari mulut sini, ya. Mari kita tengok sini, ya. Kalau kita terlentang kita punya badan ni, kita punya kepala ni, ini akan gambar rajah yang akan timbul, iaitu ada tak jumpa tak? Jumpa, ya. Tengok ada. Iya. Timbulnya tempat keluar hurufnya seperti yang mulai dari bahagian hidung, ya, kemudian bibir, ya. Hidung tadi ialah ada 2 mim, nun, ya. Dan kalau bibir ialah di bibir ada 4, ya. Situ ada tulisnya ada 4, ya. Ba, waw, mim, pa, ya. Ba, waw, mim, pa, ya. Dia situ bibir, letak bibir tu nampak
panya tak nampak ya, tapi di bibir tadi ada pa ya, tulisan kecil, tulisan memang berwarna putih tu untuk huruf pa di bahagian bibir ya. Yang lain bibir juga, tapi bibirnya ada peranan masing-masing ya. Nanti kalau tengok muncup ke ataupun katup ke dia begitu bibir ya. Dan kemudian bahagian lidah dia yang paling banyak ya. Daripada hurufnya zo, zal, sa ya. Kemudian sod, zai, sin ya. Kemudian lagi di bawah belakang lagi ujung lidah to, dal, ta. Di antaranya lengkungan atau melengkung kita lidahnya ada sebutannya, iaitu di lidah ada nun, ra, lam, serta di tengah lidah ialah jim, shin, ya. Itu gambar rajah kalau kita tengok dulu kita punya wajah kita terlentang ya. Jadi shin, jim, ya tengah lidah, dan di tepi kanan kiri ni akan menyebut hurufnya dal, dan juga di kerongkong di bahagian tujung pangkal lidah ya, kaf, qaf ya, dan juga seterusnya pada kharin adalah di bahagian kerongkong yang di hujung, di tengahnya ialah ha, ain, dan yang di bawah sekali ialah ha dengan hamzah, dan alif bawahnya adalah laluan huruf rongga-rongga mulut. Itu yang diletakkan pada kita punya rajah-rajah yang di dalam mulut kita ni untuk kita mengenali bahagian huruf tadi. Apa yang peranan pada atas tadi ialah tentang untuk bahagian huruf-huruf ni kita kena cuba ya, dalam segi sebutan tadi kita contohkan pada huruf bibir ni. Kalau huruf dengung ni mim, kena tengok ada dengung lah, maknanya dengung pada huruf hidung ni sabdu lah, mim dan nun adalah kena sabdukan. Contohnya an, itu namanya dengung ya, di dalam bahagian hidung. Seperti nun mim pula contohlah, itu antara yang dihidungkan. Dan kalau tengok sebelahnya tadi ba, wa, mim, fa, kita nak sebut dengan jelas, kita cuba sukunkan ab, au, af, itu antara yang ditetapkan pada kita punya bibir. Ada 4 huruf ya. Juga untuk tengok pada yang di hujung lidah juga ada seperti zo dan zal, sa, kena cuba matikanlah. Au, al ya, as ya, itu di hujung lidah ya. Tersentuh pada gigi gusi, gigi depan ya, itu ya. Kemudian kita akan buat remusan lagi lah tentang ni di makhraj huruf ni untuk kita kenal lagi, dan berbagai-bagai tempatnya nanti kita tengok di refer, kita cuba refer pada rajah-rajah yang kita tengok ni sini ya. Baik, insyaAllah ya, itu antara lanjutan kita punya akan datang tentang makhraj huruf ya, yang atau sebutan huruf ni adalah satu pengertian yang kita akan jumpa dalam satu bahagian penerangan tentang makhrajil huruf ya. Jadi insyaAllah sampailah ke sifat hurufnya insyaAllah. Jadi kita akan berjalanlah sedikit demi sedikit untuk mengenalkan kita punya bacaan Al-Quran yang mesti dibawa dengan menggunakan atau disebut dengan suara-suara huruf tadi di tempat-tempatnya yang terletak pada bahagian mulut kita ya. Itu antara rongga mulut ya, semua itulah 5 bahagian am ya. 5 bahagian am pada kita punya mulut ya, daripada pertama yang hidung ya, bibir mulut, bahagian lidah, kerongkong, dan juga rongga ya, rongga mulut. Itu antara yang di 5 bahagian letaknya permulaan pada pengenalan sebutan huruf hijaiyah bahasa Arab ya. Itu kita tengoklah ya. Jadi insyaAllah kita ni akan jalan pada bahagian lain. Kita tengok pada muka surat pertama ya. Kita akan tengok besok lagi, kalau ada kita diberi masa lagi akan datang berkenaan dengan pengertian makhraj huruf ya. Makhraj yang dikatakan ada beberapa tempatnya tadi, dan juga ada makhrajnya yang boleh dikesan seperti muhakkik, dan makhraj yang tak boleh dikesan muqaddar, itu yang akan kita sebutkan juga. Dan juga pembahagian makhraj tadi ada makhraj am dan makhraj khas ya. Nanti kita cubalah terangkan satu persatunya ya. Jadi kalau kita baca Quran mudah-mudahan dimudahkan dengan keadaan huruf-huruf tadi kita gunakan pada
sasaran tempatnya dengan makhraj tadi dan menggunakan suara itu sebagai suara sebutan huruf hijaiyah ya. Jadi kita tak boleh cakap huruf keluar huruf ya. Bukan keluar huruf tapi keluar suara huruf ya. Huruf hijaiyah ada berapa? 29 ya. Dan ada kalanya jika huruf hijaiyah ni 28. Sebabnya ialah alif ni kadang-kadang dia tetap huruf alif ni tak ditetapkan di bahagian rongga ni. Dia jauh-jauh rongga mulut ni, alif ni dia tak dapat dikesan, cuma dia lalu je angin ya. Kalau contohnya kita huruf alif, kita sebut alif, alif. Kalau kita tak boleh had dia, tak boleh sekat dia, terus je. Contohlah kita kan suara kita, contoh untuk suara ialah kita pandang laut, pandang laut kita jerit. Macam mana? Suara tu agak-agak boleh balik lagi tak? Tak rasa ya? Mungkin tak rasa. Jadi itulah suara yang terlepas, yang tak boleh dikesan. Ya? Alif ni, wow pun boleh kesan wow lah. Tapi kena ada disukunkan. Tapi kalau alif ni memang dia suara yang maknanya tidak ada halang, tak boleh halang. Maklum ya, kalau cakap ribut datang ke tempat kita ni, mungkin akan terbang semua. Dia tak ada yang halang. Tembok pun runtuh, pokok pun tumbang. Ya? Itulah sebabnya ya, ganas ya, huruf alif ya. Tapi bukan ganas ya, itulah permulaan alif. Sekiranya tidak ada alif, permulaan alif ni adalah permulaan ejaan Allah ya. Itulah besarnya alif ya, mana dia luas ya, begitu. Lebih marus luas. Kita tak boleh nak kesan dia, tapi itulah kelebihan alif ya. Lain hurufnya boleh kesan jugalah. Dengan adanya kita sukunkan ke apa dah. InsyaAllah ya, itu untuk kita mengkodimahkan lagi tentang bahagian mahras huruf. InsyaAllah minggu depan kita cuba 2 minggu lagi, kalau kita sama izinkan ada masa, ada sama-sama kita dapat hadir, kita cuba terangkan mahras ya, hurufnya satu persatu ya, insyaAllah ya. Jadi mukadimahnya panjang, kita masa kita ni sempit, masanya terhad. Nak isyak aja kena, nanti nak sembahyang, kalau sembahyang habis kau sambung sikit, mungkin dah kita dah habis kelas kita ya. Itulah kalau saya ada mengajar muslimat di sini pukul kalau di surau ni hari Minggu selalunya 8 mula, 10.30 habis. Berapa jam? 2 jam setengah ya. Lama lah. Geser-geser kita punya belakang pun, kita buat duduknya panas jugalah. Ya. Ramai ya, 20-an lebih. 2 jam setengah lebih kurang lah baru habis. Kita buat penerangan tajwidnya dulu dalam masa 45 minit ke, kemudian baca seorang-seorang. Itulah kelebihan ya, muslimat ni rajin lah gunakan. Soal apa ni, muslimin pun rajin juga kita datang tengok, ada yang tetap ya, memang dia pandai nak baca Quran ni, nak tahu ya, insyaallah. Jadi apapun jaringan juga ada juga muslimat di sebelah belakang kita pun ada ikut malam ni. Dan ya kita sama-sama dapat lambaian bahagian Quran ni untuk kita kenali lebih lanjut, walaupun ada yang belajar di tempat lain ya, kita pun kena perhatian, kena berprihatin lah. Kalau malam ni di sini juga, ini juga mana namanya Quran juga ya, kita baca, bukan lain daripada Quran ya. Tujuannya membaca Quran kita ni adalah untuk supaya boleh fasih baca Quran, pandai, atau orang Melayu kita pandai, pinter. Dia cakap ya, inter, tapi jangan linter, pinter ya. Itu yang cakap jauh, cakap begitu ya. Jadi insyaAllah bahagian inilah kita tengok semuanya tindakannya satu haluan ya, kita nak baca Quran fasih dan lancar lah insyaAllah ya. Baik, insyaAllah kita ambil tanggungan kita punya tu penerangan bahagian mahras ya. InsyaAllah kita akan sambung balik dalam pengajian yang akan datang ya, insyaAllah. Jadi kita malam ni teruskan kita punya bacaan taraki kita dari surah ya.
Muka surat 52. Baik, muka surat 52, surahnya iaitu surah Ali Imran ya. Muka surat 52 ya, surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ya. Iaitu pada juzuk yang ketiga ya. Surah Ali Imran juzuk yang ke-23. Juzuk yang ketiga, bukan 23. Juzuk yang ketiga. Surah yang ketiga iaitu surah Ali Imran, iaitu pada juzuk yang ketiga, muka suratnya 52 ya. Kita akan bermula dari ayatnya 16 ya. Betul? Ya? 20. Ayat separuh. Separuh ya. Ayat ke-20 ya. Kita cuba baca separuh-separuh lah. Supaya kita dah besok lancar, insyaAllah kita nak sama-sama baca Quran biar lancar, biar dapat kita banyak lah ya. Jadi kita sama-sama untuk memulakan bacaan Al-Quran daripada ayat yang ke-20 surah Ali Imran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa in hajjuka wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum wa kullil ladzina fa in aslamu faqad ihtadaw fa in aslamu ya. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wa in tawallaw wallahu basirun bil ibad. Wallahu innal ladzina yakfuruna bi ayatillah innal ladzina wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas wa yaqtuluna alladzina
فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين وما لهم من ناصرين وما لهم Sadaqallahul azim. Baik, sedikit penerangan dulu, kita baca tajwid sikit ya. So, fa'in ya, itu bacaan in adalah bacaan izhar ya. Fa'in in izhar, dan kemudian pada ha adalah ha dimasukkan pada bacaan asalnya mad asli, ha ni mad asli, kemudian dijumpakan pada huruf jim yang bertanda sabdu, dinamakan itulah bacaan mad lazim kalimi musaqqal ya, dengan bacaan 6 harakat. Ikut bacaan Syatibiyah kita baca 6 harakat, hajjuka ya, dengan ha, jadi 6 harakat. Itu bacaan mad lazim kalimi musaqqal ya. Kalau macam kita sama juga macam bacaan di Fatihah, waladdallin, itu bacaan 6 harakat ya. Itulah satunya. Kadang-kadang kita jarang jumpa kat sini. Kalau muka suratnya pun bukan satu muka suratnya ada bacaan mad lazim ni, kadang-kadang ada yang sama. Kebanyakan ada mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil. Banyaklah kalau dalam Quran, dalam muka surat ni. Jadi insya-Allah pun jarang-jarang. Kalau mad wajib pun muttasil kadang-kadang ya. Yang kalau sekarang ni mad wajib mad lazim kalimi musaqqal ya, dengan mad lazim kalimah ya. Kalimi tu kalimah dia ya, had ya, bacaan ha. Jadi kalimah ha dibaca dengan 6 harakat, masukkan baru huruf jun ya, huruf jim ya, ha sabdunya had. Itu pun jangan baca hajju, dia jangan ditekan, cuma masukkan sabdu tadi huruf jim ya, hajju ya. Itu bacaan yang kena baca ya. 6 hajjuka ya. Itu bacaan untuk kita baca dalam setiap perjumpaan mad wajib. InsyaAllah kita teruskan kita lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وجهي لله ومن اتبعني. وجهي لله ومن اتبعني. أيوة. وكل الذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ
Wallahu basirun bil ibad. Sifat iaitu istiqlal tadi sod ya, kena basirum ya, satu sifat istiqlal juga sifat tebak pada ba ni agak ketat sikitlah bunyi tebalkan ya, basirum ya. Cuba sekali lagi, Wallahu basirun bil ibad. Ayo. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Ayo. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Okey, bacaan pada qalqalah di pertengahan dia kena baca secara sugro, main kecil ya. Kena masukkan yaqtu dan yaqtu, dia tak berlambat. Wa yaqtulu, bacaan qalqalah yang tengah-tengah perkataan ataupun dikatakan qalqalah sugro ya. Cuba sekali, wa yaqtulunan ويقتلون النبيين بغير حق. Ya, ini baru qalqalah akbar namanya. Golongan qalqalah kubra, tapi digunakan akbar sebab ha qaf ni bersabdu, tetapi kerana disukunkan atau diberhentikan situ kena meraihkan sabdu dengan mati tadi ya. Lambatkan sebab sabdu ni kena baca lambat sikit je. Haq baru lantunan qaf atau lantunan qalqalah tu dibunyikannya haq. Itu yang betul tadi, betul bacaan jadi betul. Cuma kita nak tahulah kenapa, sebab dia bertanda sabdu pada huruf qaf dan di waqaf, ada diwaqafkan pada haq tadi, kena baca lambat sikit lantunan pada qaf qalqalahnya ya. Baik, teruskan. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ya. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أيوة. فبشرهم بعذاب أليم. طيب. أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Baik, huruf ta juga bersifat satu istilah sifat dia dan juga ditebak. Ya, kena habitat atau habitat ma ya, to ya, dan tat ya. Cuba sekali, ulaika alladzina habitat tak boleh habitat. Dia hamas pada tadi secara geseran pada udara jadi tot dan tot tu totnya jadi qalqalah. Jadi tot ya, habitat a'maluhum. Cuba ulaika alladzina habitat 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 tot Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Aywa. Wa ma lahum min nasirin. Jangan tebal. Dia sirin nipis. Nasirin. Sekali lagi. Wa ma lahum min nasirin. Sot memang tebal, tapi bila matikan ra, bawah rin nipis ya.
sekali lagi وما لهم من ناصرين. baik. Sadaqallahul azim. Baik, insyaallah sudah. Lagi bab minit ni. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. Macam kita sekat tapi haju فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Ini atas keluar suara keluar ya. Aku ya. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ وَأَسْلَمْتُمْ. Ya. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Ya. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. أيوة. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Sadaqallahul azim. Baik kita. Ya, lagu nazar saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله والقدير والشرف والدرجة العامة إنك لا تكون. Baik, insyaallah sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. فإن حاجوك فقل أسلم فإن حاجوك قل فإن حاجوك فقل فإن حاجوك فقل جورك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله Ya. وجهي لله وجهي لله teruskan ومن tak اتبع وجهي لله ومن اتبعن وجهي لله ومن اتبع an تبعا ومن اتبعن ومن
تبعا baik. Wa kullil ladzina وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين wal ummiyina aslamtum wal ummiyina والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أيوة. إن الذين يكفرون إن الذين يكفرون بآيات الله إن الذين يكفرون إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون النبيين بغير حق بغير حق أيوة. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أيوة. فبشرهم بعذاب عليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sama-sama dapat talaki pada malam ini. Mudah-mudahan talaki tuan-tuan yang talaki ini mudah-mudahan diberi Allah dan ganjaran kepada kita semua yang kita sama-sama untuk membaca Quran ya. Mudah-mudahan inilah wajah-wajah yang kita baca mengikut wajah yaitu Tariq Syatibiyah, yaitu dalam qiraat Imam Hafs ya. Dan kita sama-samalah meneruskan apa yang kita hajatkan untuk membaca Quran sehingga ke mutamatnya yang baik kita semua, yang insyaallah mudah-mudahan kita diberi Allah Taala kesempatan dan yang baik bagi kita, dan juga yang baik itu datang dari Allah Taala, yang kurang pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita sama-sama doa agar dipanjangkan semua kita punya pengajian dengan baik semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani salamah wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa'a wa bi kulli rahim minal Qur'ani rahah wa bi kulli nisbin minal Qur'ani nikmah wa bi kulli fathin minal Qur'ani farhah wa bi kulli waqfin minal Qur'ani waqayah. Sadaqallahu azim wa balaga rasulun nabi karim wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faqtubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.